Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni astawda'tuka ma qara'tu wa ma 'allamtani farudhu ilayya 'inda hajati ilayk. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma amin. Ma ba'd. Alhamdulillah, kita banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini dapat menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjemaah. Dan malam ini, minggu yang keempat, akan teruskan pengajian di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Jadi kita berada pada bab al-shalah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyyiris sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Firman yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu." Firman Allah yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin innallaha ma'as-sabirin." Dalam surah Zumar Allah berfirman, "Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab." Inilah beberapa ayat yang berkaitan dengan sabar yang ditemui di dalam Al-Quran Al-Karim. Sehingga ada tesis yang Allah tulis juga, as-sabru fil Quran, sabar di dalam Al-Quran. Dia menghimpunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sabar. Itulah dalam Quran ini banyak tajuk-tajuk yang boleh diletakkan, dan benda ini dibuat kajian oleh orang yang takhasus dalam bidang tafsir, menghimpunkan al-mar'atu fil Quran, perempuan di dalam Al-Quran, himpunkan hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan sebagai contoh. Jadi sabar juga banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan sabar. Sama sabar bila mana ditimpa dengan musibah, sabar bila mana berada di medan perang, sabar dalam melakukan ketaatan. Itulah ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan sabar. Jadi malam ini berada pada hadis yang ke 53. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa 'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaykum wa tas'aluna alladhi lakum. Muttafaqun alaih. Hadis dikeluarkan, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Anbiya, bab alamatun nubuwwati fil Islam. Juga diriwayatkan dalam kitab Al-Fitan, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Satarawna ba'di umuran tunkirunaha." Hadis ini diletak di dalam bab fitan, mana bab fitnah di akhir zaman, oleh Imam Al-Bukhari. Juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Al-Imarat, mana bab tanda-tanda, bab wujub al-wafa bi bai'atil khulafa. Baik.
Jadi hadis ini yang dikeluarkan, yang diriwayat oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah, kata Nabi, sesungguhnya satakunu ba'di, selagi akan terjadi, selagi akan tiba, ba'di selepasku, atharatun, satu sikap athar, juga yang akan berlaku, wa umurun tunkirunaha. Jadi athar diterjemahkan sebagai apa? Sikap mementingkan diri sendiri sehingga mengenepikan kebenaran. Sikap athar, mementing kepentingan diri sendiri sehingga mengenepikan kebenaran. Yang kedua juga yang akan terjadi, seperti mana sebut Nabi, benda ini akan terjadi, wa umurun tunkirunaha, perkara-perkara yang kamu tak suka tengok, mana perkara mungkar. Benda ini akan berlaku selepas ketiadaan nanti. Satakunu ba'di. Nabi berbicara di sini perkara yang akan datang. Benda tak terjadi lagi, tapi Nabi kata akan terjadi. Ini merupakan antara mukjizat Nabi SAW, bila mana baginda menceritakan, memaklumkan kepada kita perkara yang akan datang. Ini bukan bentuk ramalan, ini merupakan satu wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan benda ini memang terbukti. Dua benda yang disebut, atharatun wa umurun tunkiruna, benda ini akan terjadi. Benda pasti akan berlaku. Jadi bagaimana sikap untuk berhadapan dengan perkara ini? Pertama, sikap mementingkan diri sendiri, mementingkan athar, mementingkan diri sendiri sehingga menantikan kebenaran dan perkara mungkar yang akan terjadi. Disebut tunkiruna, benda yang orang tak suka tengok, benda loki berubah sebaliknya, berlaku perubahan yang tak menyeronokkan. Sama Nabi okey je benda tu, mau padu elok, dia lepas Nabi ubah. Dia benda yang tidak disenangi, kamu tak suka tengok, benda ni akan terjadi. Jadi bagaimana sikap pedoman apabila nak berhadapan dengan perkara ini? Ini cubaan selepas Nabi. Kita cubaan akhir zaman, hari ini lagi cukup banyak terjadi benda-benda ini. Sehingga bila orang mementingkan diri sendiri, sanggup melakukan kekejaman, kezaliman sebab nak sesuatu kepentingan, nak kuasa, nak pengaruh, sehingga sanggup bunuh, hingga sanggup melakukan apa sahaja. Benda ini akan terjadi pada akhir zaman. Jadi sahabat tak tanyalah, betul kan nak jadi? Sahabat tanya, ya Rasulullah, fama ta'muruna? Fama ta'muruna? Apa yang kamu nak sarankan kepada kami? Apa yang kamu nak perintahkan, suruh kami buat bila mana kami berada dalam situasi tersebut? Seolah-olah sahabat ni benda ini tak jauh nak berlaku. Apa yang Nabi tak akan berlaku, dengan sahabat pun minta lah, kami nak buat macam nak belum berlaku je. Mungkin berada pada zaman fitnah, orang yang bermaharaja lela sanggup bunuh bersama dengan pemimpin kerajaan yang agak zalim, membunuh orang. Macam mana situasi dia? Mungkin nak berlaku benda ni. Jadi Nabi kata apa? Qala tu'addul haqqal ladzi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladzi lakum. Ini dua pendekatan yang Nabi ajar bila berada dalam situasi ini, yaitu tu'adduna al-haqqa, kamu tunaikan hak yang menjadi kewajipan ke atas kamu. Tu'adduna al-haqqa, kamu tunaikan, laksanakan al-haqqa, kewajipan, alladzi 'alaikum, hak yang menjadi kewajipan ke atas kamu. Apa yang jadi kewajipan kita? Buat benda tu. Ini jadi pensyarah ini mengatakan hak di sini adalah taat, patuh kepada pemimpin tersebut. Jangan keluar daripada lawan, walaupun mereka seorang yang zalim. Tetap kita kena taat. Itu satu pendekatan. Sebab apa? Kalau kita lawan pula, kemungkinan akan berlaku musibah yang lebih besar. Nanti kita sebut dalam syarahan lagi yang kita sebut. Wa tas'aluna Allah alladzi lakum,
dan mohonlah kepada Allah. Ini kita berserah diri kepada Allah. Mohonlah kepada Allah tentang hak-hak yang menjadi milik kamu, yang diambil oleh mereka. Oh ya Allah, ini hakku, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya bila berlaku suatu benda yang mengepung kita, yang menimbulkan bencana kita bangkit lawan ku. Sebab dibimbang mungkin dengan kita melakukan benda itu, kita rasa dia okey dah. Rupanya akan mengundang peristiwa yang lebih berat lagi. Ini antara pendekatan yang Nabi beri bila berada pada zaman fitnah. Baik, kita tengok pengajaran hadis. Maksud hadis daripada Ibnu Mas'ud, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya akan berlaku secara berleluasa sepeninggalanku nanti sifat mementingkan diri. Orang yang berkuasa terus mementingkan diri mereka, menepikan kebenaran, menepikan hak-hak orang yang lain, dan berlaku juga perbuatan mungkar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah pesananmu kepada kami? Kamu nak pesan apa kepada kami? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunaikan kewajiban kamu dan mintalah kepada Allah untuk mendapatkan hak kamu. Hak kita dirampas oleh orang yang berkuasa. Kita nak dapat tak mampu, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pendekatan orang bila kita dalam keadaan lemah, yang tak mampu lah. Dari hak kita tetap kita laksanakan. Kita masih patuh kepada kerajaan tersebut, pada pimpinan tersebut, kita masih patuh. Itu hak kita, kewajiban kita. Dalam sama-sama kita mohon kepada Allah supaya mereka memberi hak kepada kita. Itu antara pendekatan yang kami beri. Ini antara pendekatan yang cukup dan baik menjamin keselamatan kepada seluruh umat. Jadi kalau kadang-kadang mengambil pendekatan yang selainnya, kita rasa macam okey lah, rupanya mendatangkan mafasid kabirah, mana bencana yang lebih besar lagi. Kalau kita dengar sejarah, kita sekolah dengan antara kisah-kisah yang berlaku. Pengajaran hadis, kita hendaklah bersabar dan berreda dengan apa yang ditakdirkan, sama ada manis ataupun pahit. Sabar, reda. Yang kedua, kita disuruh taat kepada pemerintah walaupun mereka berlaku zalim, kerana taat itu adalah kewajiban kita. Dalam masa yang sama, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia melindungi kita daripada kejahatan dan memperbaiki dirinya. Kalau kita tengok dalam sejarah benar ini memang terbukti kan, bila mana zaman khalifah Islam ada juga khalifah-khalifah yang zalim. Kan? Dalam peristiwa pada ada seorang sahabat yang bernama Sulaiman bin Sa'd, kita jumpa hadis dia. Waktu itu dia dah umur 93 tahun. Mereka ni nak berhadapan dengan khalifah tersebut dalam peristiwa bagaimana Sayyidina Husain telah dibunuh. Maka berangkat untuk lawanlah dengan kerajaan tersebut. Bila berlakunya tu bukannya benda yang baik, bahkan makin ramai orang dibunuh lagi, malah petaka yang besar berlaku lagi. Begitu juga yang berlaku kepada Abdullah ibn Zubair, hingga mereka menyerang Kaabah, kerajaan zalim juga kan. Walaupun kerajaan Islam itu dia ada pemimpin yang bersikap agak keras, agresif sangat, semua malah balik, menyebabkan nyawa yang banyak yang terkorban. Jadi kadang-kadang kita tengok pendekatan ulama dalam kes-kes terkini baru, kita dah rasa benda tu okey dah, rupanya makin teruk. Dulu krisis bila mana berlaku di Syria kan, banyak orang menghantar pendekatan yang lebih baik dari yang dibuat oleh Dr. Syekh Ramadan Al-Buti. Dia kurang bersetuju dengan hak Arab Spring yang berlaku di Syria. Bila nak rakyat bangkit untuk melawan dengan Bashar, dia kurang bersetuju dengan pendekatan tersebut. Sebab ada kemungkinan akan berlaku bencana yang lebih besar. Dan pada hari ini akhirnya orang akui bahawasanya fatwa yang dikeluarkan, pandangan yang dikeluarkan Dr. Syekh Ramadan Al-Buti, rupanya ada ketepatannya. Kita tengok Syria ini akui apa? Jom, rupanya mereka tu bukan yang mengalah, lawan lagi, teruk lagi. Ini antara benda-benda yang perlu kita tengok, orang akui balik kehebatan itu. Walaupun dia kata aku, ini ijtihad dia. Pada mulanya
Orang mengkritik kata ini ada ulama sultan, ini ada ulama kerajaan ni. Rupanya hari ini nampak kebijaksanaan pandangan cukup jauh sebab dia memandang darah orang-orang yang untuk memelihara darah kaum muslimin. Hampir kita dapat berita dulu hampir 400,000 nyawa umat Islam yang untuk korban jumlah yang sikit. Dia berlaku macam tu. Ini mungkin salah satu, mungkin ada yang berpandangan dan kena teruskan untuk ini masing-masing lah. Tapi kita boleh nampak mungkin rahsia di sebalik pandangan tersebut. Ada ulama yang kita tahu kita mesti bangkit berdemokrasi untuk jatuhkan. Mungkin itu mungkin kalau nampak sekali tengok. Mungkin di sebaliknya berlaku sebaliknya. Mungkin ada pandangan ulama yang ada pro, ada yang menyokong, ada yang tidak menyokong. Ini dalam hal ijtihad masing-masing lah. Tak jadi kesalahan pada itu. Sebab mereka adalah ulama yang ada kemampuan untuk berijtihad. Sebab dia nak rasakan ini mungkin ada tangan-tangan lain yang akan masuk nyampur pula bila berlaku jadi. Dan hari ini kita tengok siapa amat menyedihkan. Apa yang berlaku hari ini kita tengok macam mana nak membangunkan sekolah masih diri keadaan yang macam tu. Jadi nak pendekatan yang Nabi kata bila kamu berada pada zaman fitnah pemimpin yang cukup zalim ni, kita bukan boleh lebih serang tu saja. Takut ada kefasadan yang lebih besar. Yang Nabi kata bila kamu berada pada zaman fitnah ni, tu'adul haqqa alladhi 'alaikum, tak apalah ikut. Dan kita mohon supaya Allah selamatkan kita. Sebab bila bertindak kemungkinan ada benda yang lebih memudaratkan lagi. Wallahu a'lam. Ini antara apa hadis yang Nabi sebut pendekatan apabila kita berada di zaman fitnah. Wallahu a'lam. Okay, ada orang yang kurang setuju kan. Bagaimana orang kurang setuju dengan selesai Ramadan itu? Atau orang kata macam-macam. Bagaimana pendekatan orang mempertikaikan kepada apa? Ulama Al-Azhar pada bila mana berlaku peristiwa di Mesir. Kata-kata ulama Al-Azhar ni adalah ulama apa? Ulama kerajaan. Tapi pendekatan mereka untuk menjaga masalah yang lebih besar. Wallahu a'lam. Ini pandangan para ulama. Mungkin mereka mengambil wajib hifdzul dam, menjaga darah ini. Baik, yang ketiganya, seseorang itu dikehendaki bersabar menghadapi kemungkaran-kemungkaran yang berlaku. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab setiap muslim supaya menjalankan kewajiban dengan sempurna bagi semua perkara. Seorang itu dikehendaki bersabar menghadapi kemungkaran yang berlaku. Oleh itu adalah menjadi tanggungjawab setiap muslim supaya menjalankan kewajiban dengan sempurna bagi semua perkara. Contohlah macam kita sebut tadi, kita tinggal di negara mereka, kita memang tak puas hati, tak itu. Bagi rakyat mereka yang muslim, dia kurang berpuas hati dengan kerajaan tersebut. Kata kerajaan telah bertindak, adakah mereka ini boleh lebih kuat? Cuba menjatuhkan kerajaan Obama dan tuan. Oi, bahaya mungkin akan mengundang. Dan kita itu tu'adul haqqa alladhi 'alaikum. Kecuali kalau mereka memaksa kamu tubah menjadi kufur. Kita mohon kepada Allah supaya Allah memberi afiat kepada kamu. Banyak keempatnya hanya kepada Allah seorang itu boleh berharap dan berserah mengenai sesuatu. Itu kami akhir saran Nabi, wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Mohonlah kepada Allah supaya dia memberikan hak yang menjadi hak kita. Baik. Ini apabila berada pada zaman fitnah, Nabi kata innaha satakunu ba'di atharatu. Mana pihak yang amat mementingkan diri mereka sendiri sehingga menghentikan hak-hak orang lain, menafikan hak-hak orang lain, sanggup menindah orang lain untuk mendapat kepentingan yang tertentu. Jadi ini panduan yang Nabi bagi. Baik, hadis yang berikutnya juga berkaitan dengan akhir zaman. 54 wa an Abi Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu anna rajulan min al-ansar qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama ista'malta fulanan faqala innakum satalqawna
fasbiru hatta talqawni 'ala al-hawdi. Dan daripada Abi Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu, kita dapat anna rajulan minal ansar, seorang lelaki dari kalangan Ansar. Tapi habis kita ulang panjang sudah baru. Jadi satu hadis. Qala ya Rasulullah, seorang lelaki dari Ansar kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tasta'miluni kama ista'malta fulana. Mengapa tasta'miluni, kamu tidak melatih aku jadi amil, jadi ketua, jadi gubernur? Bapa kau tak latih aku? Minta apa? Ala tasta'miluni, mengapa tidak kamu melatih aku? Kama ista'malta fulanan, sebagaimana kamu melatih si fulan menjadi amil, menjadi gubernur, menjadi ketua. Apa tak latih aku? Oh, kita tanya Rasulullah. Rasulullah tak kata apa lah. Rasulullah tak kata hang tak layak. Rasulullah tak kata betul. Jadi Rasulullah pun bagi penanya lebih jauh. Faqala, Rasulullah kata, innakum satalqawna ba'di, kamu akan bertemu, kamu akan menemui ba'di, selepas aku, sepeninggalan aku, atharatan, mana sifat sikap mementingkan diri sendiri sehingga dia tidak menyempurnakan hak. Fasbiru, maka dia itu bersabarlah hatta talqawni 'alal hawdi, hingga kamu bertemu aku di telaga nanti. Rasulullah tak kata apa, bila mana sepeninggalanku kamu akan lihat sifat orang mementingkan diri sendiri, mengenepikan kebenaran, maka kamu bangkitlah memerangi orang tersebut. Kalau kata untuk maka fitnah akan lebih besar. Rasulullah fasbir sama kamu akan merendahkan. Hatta tanpa sama, sehinggalah kamu bertemu dengan aku al-hawdi, di telaga haud Madinah. Baik dengan terjemahan. Jadi Nabi tak memberatkan. Kalau kita kamu kena bangkit bongkar apa kan, mampu kita jadi satu kewajiban lah. Bukan semua umat ni mampu. Ada orang yang mampu, ada yang mampu, ada yang berani, ada yang kuat, ada yang lemah. Tapi ini kita sabar. Daripada Abu Yahya Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu, bahawa seorang daripada kaum Ansar telah berkata, wahai Rasulullah, kenapa tidak melantikku? Melantiklah aku menjadi amil, menjadi ketua jajahan atau sebagainya, jadi gubernur, seperti mana si fulan, sebagaimana engkau melantik si fulan menjadi gubernur. Contohnya Amr bin Al-As, kan? Perkataan fulan di situ, ulama mensyarahkan kata itu merujuk kepada Amr bin Al-As yang menjadi gubernur di Madinah, di Mesir, ya. Di Mesir. Kehebatan Sayyidina Amr, sehingga apa? Mesir tu saya berada daripada apa? Kristian, negara Kristian lah. Berubah menjadi apa? Islam sepenuhnya. Kristian tiba minoriti tadi. Kemana tu buat? Kehebatan nasional. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sepeninggalanku nanti sesungguhnya kamu akan menemui sifat mementingkan diri, tidak menyempurnakan hak. Maka bersabarlah, fasbiru, maka bersabarlah sehingga kamu bertemu denganku di telagaku nanti. Sehingga kamu bertemu denganku di telagaku nanti di hari kiamat nanti. Baik, hadis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini juga menceritakan tentang situasi fitnah di akhir zaman. Hadis juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam bab fitan, bab fitnah. Jadi pengajaran apa yang kita dapat daripada hadis ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpandangan jauh. Junjungan tidak melantik seseorang ke jawatan yang dia tidak layak memikulnya. Ini cara pelantikan pemimpin pun semua tengok orang. Dia tu layak ke? Tak layak. Sebab sehingga kawan tu meminta, semua tak kata.
bocah jahat, besar tu kita jadi ketua dalam jabat orang teruk lah. Yang tak boleh masuk teruk lah. Tak kemampuan ada orang yang berpakat ke arah tu, ada yang tidak ada bakat ke arah yang Allah beri mahu dia, Allah beri bakat untuk menjadi pimpinan. Dia memimpin kepimpinan juga merupakan satu seni, satu bakat yang Allah beri. Cuma dia kena asal lah, penambahan ilmu menyebabkan kepimpinan yang lebih berkaliber, makin kemah, makin mantap. Jadi Rasulullah kita boleh tengok orang ni tak ada bakat ni, kan? Tak ada naik berlatih di imam, orang tengok 2-3 kali ni orang faham. Jadi tengok apa? Bagai sudut lah. Jadi dia kata apa, ya Rasulullah, ala tasta'miluni kama sta'amalta fulan. Mengapa engkau tidak melantikku menjadi ketua, menjadi amil sebagaimana engkau telah melantik si fulan. Aku nampak dia tunjuk aku je, dia lantik dia. Tak lantik aku, sama aku nak punya kali. Aku ni lama lagi di sini lagi. Yang greatest pandai je pulang dah. Tengok kemampuan Rasulullah. Kemudian Rasulullah kata, innakum satalqawna ba'di, sebenarnya kamu akan bertemu selepas athar dan sifat mementingkan diri sendiri sehingga tidak menyempurnakan hak. Maka bila berhadapan dengan situasi tersebut, maka kamu fasbiru, bersabarlah sehingga kamu bertemu dengan aku. Baik. Jadi Rasulullah apa? Dia tidak melantik seorang kejawatan pada seorang yang tidak layak. Aku menjadi satu bebanan. Hingga ada hadis yang kata apa? Usidal amru ila ghairi ahli, diserahkan jawatan itu kepada bukan ahli dia, menyebabkan akan jadi wara. Satu kerja itu tak sempurna lah, bukan ahli dia. Nak lantik jadi dia buat satu kerja ni, tapi orang yang bukan lebih dahulu, tak sempurna, mana kena tak jadi, bahkan mendatangkan masalah pula dalam sesuatu pentakdiran. Baik, jadi Rasulullah tengok ini tak layak. Bila kita tengok kepada hadis juga, dan Rasulullah tak baik dia tak tersebut. Di sikap Rasulullah ada di tangan mana layak, ngaji pun tak main. Rasulullah tak kata apa, tapi Rasulullah tak banyak lagi. Nombor 2, di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah menceritakan apa yang akan berlaku di masa hadapan. Rasulullah tidak apa? Yang ini bukan berlaku pada zaman baginda, tapi selepas baginda, ba'di, selepas peninggalan. Mungkin dekat. Kita tengok waktu zaman para khalifah dah krisis macam-macam. Zaman Hajjaj Yusuf As-Saqafi, sehingga kan berlaku fitnah yang cukup besar zaman para ulama hingga dibunuh. Antaranya kenapa Allah itu Siring yang kena dibunuh, dijatuhkan hukuman mati. Banyak ulama yang berhadapan dengan fitnah di zaman tersebut. Bagaimana pada hari juga kita tengok bagaimana di bumi Syria, banyak mana ulama yang terbunuh, disiksa macam. Baik, ini adalah zaman fitnah. Bila berhadapan dengan tersebut, buat sarana Nabi sebut adalah dua pendekatan selamat. Kemudian yang ketiga, kita wajib bersabar pada waktu berlaku kebincangan dalam urusan pentadbiran dengan perlantikan orang yang tidak berkelayakan. Kena sabar bila mana berlaku kebincangan dalam pentadbiran negara. Contohnya, sebagai orang yang pentadbir bukan ahli dah, orang jadi apa? Mementingkan diri sendiri, dia fikir dia. Waktu tu memang wah, kita kacau sikit, tangkap. Kita dah IC kan, dah apa aja tu kan. Kena macam-macam. Bila berhadapan dengan kebincangan itu, lantiklah orang bukan ahli dah. Maka ketika di bawah, mungkin kalau mendatangkan bahaya, fasbiru, bersabarlah. Baik, itu 3 pengajaran yang kita dapat. Ada lagi pula. Kita tengok nombor 4. Hadis tak panjang mana, tapi pengajaran cukup banyak. Dia kata hadis, dia kata
diberikan dengan jawami'ul kalim. Ini hebat Nabi Allah kurniakan kepada baginda, tidak dikurniakan kepada Nabi-Nabi sebelum baginda. Dalam hadis disebut di Makkah, antaranya utitu bi jawami'il kalim, aku diberikan dengan jawami'il kalim. Jadi para ulama mensyarahkan jawami'il kalim itu dia ucapan ringkas, maknanya cukup banyak, makna cukup mendalam. Kadang-kadang hadis pendek Allah la darara contohnya dia innamal a'malu binniyat, disyarah oleh para ulama panjang, nampak ringkas, tetapi intipati pengajaran yang diambil cukup banyak. Ini hebat kalam Nabi. Jadi tengok kadang-kadang hadis pendek, ulama mensyarahkan hadis tersebut panjang juga. Dia ambil pengajaran daripada pelbagai sudut, Baik. Nombor 4, bukanlah daripada adab Islam seseorang Muslim yang meminta dirinya dilantik bagi memegang sesuatu jawatan, kecuali jika hanya dia sahaja yang layak dan tidak ada orang lain yang boleh menandinginya. Boleh tak kita tawar dia jadi calon? Ni boleh raya ni. Boleh tak tawar dia jadi calon? Boleh jadi wakil kan? Orang katakan jadi tu wakil. Boleh tak boleh? Jadi saya sebutkan bukan daripada adab Islam. Kecuali lah dia tu bukan mempunyai adab Islam, dia nampak kepentingan yang lain. Projek masuk banyak, contohlah kan. Kalau nampak tu. Tapi kalau betul-betul dia seorang yang punya adab Islam, dia tidak akan menawarkan diri dia. Sebab apa? Ini satu amanah yang cukup besar. Bukan contoh raya tu mula. Tak kira lah dia tak apa pun. Itu salah satu contoh dah. Bukanlah daripada adab Islam seorang Muslim yang meminta dirinya dilantik bagi memegang sesuatu jawatan. Yang dia minta lah, kita boleh kan ni. Orang tak minta, dia tuan minta. Wait, boleh tak tu? Kecuali kalau tempat tu contoh, satu organisasi tu atau satu tempat tu, satu kampung tu memang tak ada orang lain, dia lah yang layak. Kalau bagi orang lain, harap pentadbiran masjid pun pakai mampu ya, belum nampak okey ya. Lepas tu dia aku nak mondok bagi orang lain, tengok orang lain ni, kalau orang yang tutup masjid, maka ketika tu dia kena tawarkan diri dia juga, supaya apa perjalanan tersebut terus berjalan dengan elok. Kalau nampak tawar diri, sebab tak ada orang. Kalau dia tak tawar diri, jawatan terpaksa beri kepada orang yang tak sepatutnya, hancur. Lepas tu kata apa lah, kerja tak buat, contohlah kan, tadi duduk lantik saya apa? Jadi ni, kecuali jika hanya dia sahaja yang layak dan tidak ada orang yang lain yang boleh menandinginya. Jadi nak tawar ni tak ada masalah, tengok keadaan, tengok situasi. Jadi dia tak dia fleksibel, bukan rigid. Saya ingat nanti apa tak boleh. Tengok keadaan. Kalau misalnya tempat itu dah tak ada orang lain, dia kena tawar. Biar aku jadi kita perlu dia. Baik. Sebab jawatan ini merupakan satu amanah yang akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Bukhari. Siap kamu adalah ra'in, pembala tua, dan kamu akan disoal tentang hal orang yang di bawah kamu, rakyat-rakyat. Jadi menawarkan minta jawatan bukan satu benda yang senang, terpaksa memikul amanah yang cukup besar. Kadang kita ada diri kita punya penguasa tak lepas, nak pikul lah amanah orang. Jadi orang yang selalu berhati, tak maulah berhala. Sebagaimana mereka cukup. Nombor 5, sabar mempunyai taraf yang tinggi dan dapat mencegah perkara mungkar. Okey, baik. Nombor 6, salah satu unsur kesabaran ialah tidak menjualkan diri bagi mendapat sesuatu untuk kepentingan diri sendiri. Menjualkan diri untuk mendapat suatu kepentingan tertentu. Ini banyaklah kalau kita masuk di sini.
umum lah. Maksud bahawa tujuannya cuma tahu adil sendiri bahawa dia nampak apa kepentingan. Nampaklah kepentingan, akhirnya dia menawarkan diri dia, menjual diri dia. Maksud dia. Baik, hadis yang terakhir dan cukup habis. Tunggu panjang macam ni, berbulan-bulan buat sabar ni. Nampak kita tengok hadis yang terakhir, dua, tiga. Yang pertama dia baca tadi, yang kedua ni lebih cerita kesabaran apabila kita berada di zaman fitnah. Tak kala tempat kita sudah capai ke tahap tersebut, wallahu a'lam. Mungkin dah sampai, kita dapat lagi dekat kemuncak dia, wallahu a'lam. Tapi benda itu Nabi sebut. وعن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيه فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ما شاء الله bahasa dia, أن الجنة تحت ظلال السيوف. Bahasa yang cukup tinggi di seluruh waktu sudut pada Allah dia. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. Daripada Abu Ibrahim, yakni Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhu, menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari di antara beberapa peperangan sedang bersiap sedia berhadapan dengan musuh. Pada suatu hari Nabi bersiap dah untuk keluar berperang. Dalam satu perang kita dinyatakan mana perangan apa dalam hadis ini. Baginda telah menunggu sehingga matahari gelincir, tunggu sehingga matahari nak gelincir, bawa kabar bertolak. Intawara, Nabi tunggu hatta idza malat asy-syamsu, hinggalah matahari malat gelincir. Lalu qama fihim, Nabi pun bangkit berdiri di tengah-tengah ramai. Faqala, Nabi pun berkata, seorang mengucapkan di tengah-tengah para sahabat yang akan pergi ke medan jihad. Rasulullah berkata, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, la tatamannaw liqa'al adu. Jangan kamu berangan-angan, jangan kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Insya-Allah kita lebih perang, orang bersepak tak. Jangan duduk lah, minta. Tak apa. Jadi tu kita boleh datang. Nampak memang ke kemah dah. Aku kalau kita tak dapat kemah kita tu. Laku semua. Kadang memang kemah tu. Aku kena cerita tu. Kat heret tu tak ada. Dan kita heret tu lalu rekod itu tahu kan. Kan. Jangan kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Cita-cita supaya terjadinya suatu peperangan. Saya minta. Tapi Nabi suruh minta apa? Tu minta ya Allah, bagilah aku berada di bawah. Tombak perang minta begitu kan. Bagi kita terjadi peperangan Nabi melihat minta betul lah. Padahal di tengah amat kita. Tapi Nabi kata apa? Was'alullah al-afiyah. Mintalah kepada Allah afiyah, kesejahteraan. Jadi Nabi, cara Nabi jadi yang menyenangkan, yang meringankan umat dia. Kalau semua kena perang. Walaupun masyarakat sini kan, kalau golongan barat, kalau kita Islam ni tersebarnya Islam dengan mata pedang. Betul Islam tu. Islam ni agama yang suka apa? Perang. Tersebar Islam dengan mata pedang. Mereka cuba menghina Islam dengan mengaitkan Islam dengan teroris, kata apa Islam ni agama yang mengajar kepada keganasan. Tengok Islam tersebar dengan mata pedang. Tak. Sehingga kan dalam satu perdebatan dengan seorang tokoh dakwah, dia kata bila orang sebut itu, dia kata cuba kamu balik buku Al-Quran, kamu temukan tak perkataan pedang atau masalah dalam Quran. Satu perkataan pun tak ada. Yang contoh dalam Quran kita ada perkataan suduf ke, saifun ke, tak ada. Setelah pedang
Tapi bila tengok pada Injil, rupanya dalam Bible ada perkataan aku mengajak supaya kita berperang atau ada dua pedang. Islam berapa kali pengulangan perkataan pedang itu dalam Bible. Bagaimana kamu mengatakan Islam itu mengajak kepada peperangan, mengatakan Islam itu tersebar di mana-mana? Islam tertegak dengan hujah. Yang perkara yang berlaku itu adalah untuk mempertahankan. Itu orang Islam kan mempertahankan. Ini merupakan salah satu sistem pertahanan. Sebab Islam bukan bersifat menakluk. Islam bukan bersifat menakluk. Jadi kalau kita guna istilah kawasan ini telah ditakluk oleh kerajaan Islam, orang sesuai nampak takluk itu makanan. Tapi dengan maksud dibebaskan oleh kerajaan Islam. Sebab mereka sebelum ini berada dalam genggaman musuh ini, orang yang tidak baik, dan dibebaskan oleh Islam. Sebab Islam bukan bersifat imperialisme kan, atau kolonialisme kan, itu sifat Islam. Tapi itu lebih pada sifat membebaskan. Okay, baik. Wahai sekalian manusia, janganlah kamu berharap-harap hendak berjumpa dengan musuh, dan pohonlah afiat, keselamatan daripada Allah. Tapi kalau berlaku juga peperangan itu, tetapi jika kamu bertemu dengan mereka, hendaklah kamu bersabar. Kalau berlakunya sabar, apa maksudnya? Sabar, tetap di medan perang, jangan lari. Tapi jangan minta. Dan bila minta jadi itu pun lari pula, lecet. Kawan ni minta afiat, bila berlaku perang, bila nampak kemahat tu kan. Jadi mintalah kepada Allah afiat. Tapi bila mana terjadi peperangan, bertemu dengan musuh, fasbiru, sabar, tetaplah di medan perang tersebut. Dan ketahuilah, sehingga Nabi beri satu janjian. Nabi kata, annal jannata tahta zilalis suyuf. Sesungguhnya syurga itu berada di bawah naungan mata pedang. Soal apa? Kalau nak masuk syurga juga, kamu kena tetap di medan perang tersebut, sehinggalah kamu terbunuh dalam medan tersebut. Sebab syurga ini satu rangsangan daripada Nabi supaya manusia itu tetap bila bertemu dengan musuh tak melarikan diri. Sebab antara dosa yang besar ini adalah az-zahfu, lari daripada medan perang. Bila berada perang, lari. Ini adalah satu kesalahan, dosa-dosa yang besar. Baik. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma munzilal kitab, ya Allah, wahai Tuhan, munzilal kitab, yang menurunkan kitab, wa mujriyas sahab, yang mengharapkan awan, wa hazimal ahzab, yang menghancurkan, yang mengalahkan tentera-tentera musuh, ihzimhum, kalahkan mereka, wansurna alaih, tolonglah kami mengatasi mereka. Ini doa ni orang baca lah dalam waktu Nazalah sebut umat Islam ditindas baca doa ini dengan kita menyebut kehebatan Allah, benda-benda yang Allah buat, sebut tu kehebatan. Ini antara cara adab doa kita kena ada unsur as-sana, kena mula dengan puji Allah, kena mula dengan puji Allah, sebut sifat-sifat Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Tuhan yang telah menurunkan kitab tersebut. Bila kita pergi boleh minta boleh minta ke orang, main lagi kan, nampak kita hari ni kilat ada orang di mana kan, so mak kau hari ni kau jatuh dekat dulu, ish gaji dah masuk lagi, tengok pula makan, jatuh dah, dia puji dulu, dah puji Allah, bongkar kita mohon. Jadi dalam surah Fatihah pun ada gambaran tersebut. Dalam surah Al-Fatihah, kita mula Fatihah dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, puji, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Malam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami, tunjukilah kami jalan yang lurus. Dan cantiknya dimulai doa itu dengan apa? Pujian, ada selawat. Kemudian kita tutup dengan selawat juga. Mana kita nak post kepada Allah tu, elok orang tutup dengan selawat, dengan puji-pujian. Baik. Nombor satu, persiapan jihad merangkumi berbagai-bagai aspek, termasuk kekuatan fizikal dan memohon pertolongan Allah selepas bertaubat dan meninggal
Di sini guna istilah jihad, tak apa qital. Kalau kita nampak kecil sikit, kita itu nampak peperangan. Islam ni guna istilah jihad. Jihad itu penting. Amaran tu banyak. Bentuk bang menyampaikan dakwah. Jihad dalam bentuk penulisan, ucapan. Bentuk bang memberi bantuan. Jihad. Yang lebih kecil sikit ialah kita ada sebahagian daripada hal jihad tadi. Mana usaha untuk li'a'la'i kalimatillah, untuk mengembangkan, meninggikan agama Allah, itu dah dinamakan sebagai jihad. Ada berbagai cara. Kita apa? Jadi kalau persiapannya banyaklah aspek-aspek yang perlu dilihat. Maksud sedikit kekuatan fizikal, kekuatan apa? Ilmu, dan kekuatan ilmu, kekuatan fizikal, persenjataan, kekuatan rohani. Kalau dia tersadar bertaubat kepada Allah, mungkin sebab kesalahan itu Allah sekat kemenangan fizikal. Dalam surah Al-Anfal, wa'idhu lakum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl. Buatlah persiapan semampu kamu. Quwwati dengan kekuatan. Ulama tafsir apa maksud quwwah? Kata Arab melontar, memanah. Pihak ini dengan apa? Persenjataan yang lebih hebat. Wa min ribatil khayl, daripada kuda-kuda yang terikat. Itu antara bentuk persiapan fizikal. Persiapan apa? Sudut ilmu, kena ada ilmu, strategi. Ada ilmu bagaimana apa? Bila mana dilantik Talut kan sebagai pemimpin, orang tak tahu sebab apa kan? Anna yakun lahu, kami ni lebih berhak. Tuhan kata apa? Talut itu wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kami lebihkan, yang kami beri kepada dia keluasan sudut apa? Tubuh badan fizikal dia, wal ilm dan ilmu. Ini antara ciri-ciri kepimpinan yang perlu ada sudut tubuh badannya yang hebat, juga sudut keilmuan. Baik, nomor 2, kita disuruh berdoa memohon pertolongan Allah, terutama di waktu menghadapi bencana dan kesusahan. 3, Nabi sangat sayang kepada umatnya, kerana itu junjungan tidak menggalakkan mereka mencari musuh. Itu dalam hadis ini. Kan? Nabi kata apa? La tatamanna liqa'al adu, tapi wasallallahu al-afiyah. Nomor 4, berjihad pada jalan Allah itu memerlukan kesabaran yang kuat. 5, umat Islam adalah mengelak diri daripada mencari musuh, tapi jika bertemu adalah dihadapi dengan sabar. Kaedah ya. 6, balasan orang yang mati di dalam peperangan menentang musuh orang kafir adalah syahid dan masuk syurga. Dalam hadis Nabi kita bahas fasbiru wa'lamu anna al-jannata tahta zilalis suyuf. Dan yang ketujuh, orang Islam adalah sentiasa berdoa bagi mengharapkan pertolongan Allah dalam setiap perjuangan. Mana hadis ini ditutup dengan doa Nabi, Allahumma munzilal kitab mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihsimhum wa ansurna alaihim. Jadi sekadar tunggu pada malam ini, jadi habis dah kita dalam bab sabar. Diakhiri dengan sabar, sabar di akhir, sabar di akhir.